guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. So, sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengejutkan rakyat ya, kerana membuat satu lawatan yang mengejut. Dan saya percaya ini bukanlah satu yang boleh dikatakan mengejut tapi kalau sangat tempat beliau pergi memang adalah satu perkara yang mengejutkan. Kerana apa? Kerana ini adalah rutin mingguan ya. Rutin mingguan yang selalu dilakukan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk melawat, untuk bersama dengan rakyat setiap hari Jumaat ya, sebelum solat Jumaat maupun selepas solat Jumaat. Dan sekali lagi ya, Perdana Menteri kita membuat kejutan di Pasar Datuk Keramat. Jadi kalau anda mau lihat sedikit sedutan video ini dan kata-kata daripada Perdana Menteri, ya menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Pasar Datuk Keramat ni saya tengok memang masalahnya dulu dah bandaraya pergi kepada syarikat swasta, gagal. Ini dia buat mulai. Ini dia buat mulai. Tiba-tiba tarik. Lawat biju. Kita letak apa? Ini dulu tanah ni dah dijual, sudah maju orang. Betul. Oh, dah maju kita dah jual. Ini kedai-kedai basah, kedai ayam. Ada dalam ada kedai emas. Kedai emas. Tak habis pun. Baik, alhamdulillah. Ini yang kedai-kedai yang penuh. Jadi sahabat semua, kita boleh nampak ya dengan jelas apa yang sedang dilakukan oleh Perdana Menteri kita ya dalam membuat lawatan rasmi ya, sempat bersua muka, bertanya kabar ya dengan pengunjung maupun yang peniaga-peniaga ya di Pasar Datuk Keramat di Kuala Lumpur ini. Jadi ramai ya ataupun kebanyakan Perdana Menteri kita sebelum-sebelum ini kita tidak melihat seperti mana yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang saban minggu ya, jika ada ke lapangan, jika tidak ada lawatan ke luar negara ya, Datuk Seri Perdana Menteri kita akan meluangkan masa ya sebelum solat Jumaat untuk bersama-sama dengan rakyat, untuk mendengar, bertanya kabar dan melihat sendiri apakah keperluan yang boleh dilakukan ya oleh pihak kerajaan untuk menambah baik ya tempat-tempat seperti mana di Pasar Datuk Keramat ini. So ini adalah peninjauan yang dilakukan ya oleh Perdana Menteri kita, memang terbaik. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda? Mungkin anda sendiri dan khususnya pihak pembangkang Walaun-Walauntit menyatakan semua ini adalah satu lakonan. Tapi bagi kita, ini adalah satu rutin mingguan yang selalu dilakukan oleh Perdana Menteri kita. Bukan pilihan raya ya, bukan ada PRK ataupun PRN, tetapi ini dilakukan oleh Perdana Menteri kita setiap minggu bersama dengan rakyat dan sebagainya. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sentiasa committed ya melakukan tanggungjawab beliau. Alright, so sampai sini saja. Dan satu perkara yang ingin saya kongsikan juga sebelum saya undurkan diri adalah berkaitan dengan subsidi diesel. Ada Zafrul mengatakan keluhan pengusaha bas kilang dibawa ke kabinet. Jadi itu antara kenyataan ya daripada Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, iaitu MITI, iaitu Tengku Zafrul bersedia untuk mendengar katanya dan akan membawa ke kabinet keluhan pengusaha bas kilang yang tidak dapat mendapat subsidi diesel baru-baru ini. Menteri berkenaan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, beliau percaya isu itu telah dibangkitkan dan kementerian-kementerian berkaitan termasuklah Kementerian Pengangkutan, Ekonomi serta Kementerian Kewangan akan menjawab ya berhubung perkara itu yang telah dibangkitkan. Kita sebagai kerajaan dengar walaupun MITI sebenarnya adalah kementerian dalam sektor perbuatan, tapi kita juga tetap dengar dan bawa suara mereka ke kabinet.
Dan katanya kepada pemerintah selepas merasmikan Majlis Tanah Pecah Tanah Kilang ke-6 Plexus di Bandar Sezia di Batu Kawan hari ini. Dan beliau juga berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai pengusaha bas kilang yang mana meminta campur tangan MITI untuk berunding dengan pihak industri agar menyemak semula perjanjian perkhidmatan bas kilang susulan kerajaan melaksanakan penyasaran subsidi minyak diesel dan bas kilang tidak termaktub dalam penyasaran itu. Jun lepas lebih 1,200 pengusaha bas kilang pekerja merayu kerajaan untuk mempertimbangkan kemasukan sektor itu dalam sistem kawasan diesel bersubsidi 2.0 susulan kenaikan harga minyak diesel. Dan kerajaan menetapkan harga diesel di semua stesen runcit Semenanjung pada kadar RM3.35 seliter bermula 10 Jun, iaitu harga pasaran tanpa subsidi berdasarkan purata bulan Mei 2024 mengikut formula mekanisme harga automatik. Penetapan harga dan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar ini merupakan penjimatan sebanyak RM4 bilion setahun di samping dapat mengukuhkan kedudukan kewangan negara dalam jangka masa yang panjang. Jadi itu antara kenyataan terkini daripada Tengku Zafrul berkaitan dengan isu minyak subsidi diesel yang telah disasarkan. Dan dengar keluhan pengusaha-pengusaha bas kilang untuk meminta supaya perkara ini dapat dipertimbangkan oleh pihak kerajaan dan sebagainya. Dan Tengku Zafrul pula mengatakan akan membawa isu itu kepada minit ataupun mesyuarat kabinet dalam kerajaan perpaduan hari ini. Itu dia tahniah kita ucapkan kepada kerajaan yang sentiasa mendengar suara rakyat dan sebagainya. Sebagai tambahan, PDRM umum 22 pertukaran pegawai kanan. Apa sudah berlaku sahabat-sahabat semua. Jadi polis Diraja Malaysia hari ini mengumumkan pertukaran 22 pegawai kanannya berkuat kuasa pada 26 Ogos ini. Ketua Urus Setia Pentadbiran Bukit Aman Datuk Kamarul Zaman Abdullah bagi pihak Setiausaha Polis Malaysia memaklumkan pertukaran itu antaranya melibatkan Ketua Pusat Pengajian Sains Penyiasatan dan Pendakwaan Maktab PDRM Kuala Lumpur Datuk Suryani Sungit yang dilantik sebagai Timbalan Pengarah Pematuhan Standard Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman dengan memangku pangkat DCP. Itu dia. Jadi banyaklah senarai-senarai nama timbalan ketua jabatan antara mereka yang telah ditukarkan ini sahabat-sahabat semua. Jadi kita harapkan tindakan ini boleh membawa manfaat kepada polis di Raja Malaysia untuk lebih integriti, dipercayai oleh rakyat di luar sana dan sebagainya. Jadi sampai sini saya sahabat semua, terima kasih kita ucapkan khususnya kepada Perdana Menteri yang sentiasa meluangkan masa untuk bersama dengan rakyat, mendengar keluh kesah, rintihan dan mengambil tindakan untuk mencari solusi dengan isu-isu yang dibangkitkan. Tahniah. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tanpa pencangkap, doa ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Nampak Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.